Sudah ke belum? Okey, sudah. Okey. So kita tengok. Okay, so hari ini kita masuk dulu fungsi songsan. Siapa yang tadi cikgu tak sempat terangkan tu kemudian. So pertama kita kena faham dulu apa maksudnya fungsi songsan. Apa maksudnya fungsi songsan. So cikgu terangkan dalam gambar raja anak panah dulu. Okay. So bila kita buat gambar raja anak panah. So katakan fungsi ini kumpulan 1 pergi kepada kumpulan 2. Okay, kita namakan dia sebagai fungsi F. Maka kalau sekarang cikgu balik cakap, inilah yang kita panggil sebagai fungsi songsan. Dalam keluarga kita ataupun hubungan cikgu dengan kamu pun itu dia. Awak bayangkan kalau cikgu Catherine di sini. Okey, siapa di sini? Adam. Kalau pergi sini, cikgu kata ialah guru kepada. Catherine ialah guru kepada Adam. Tapi cikgu boleh terbalik cakap kan? Tapi bila terbalik cakap, cikgu akan kata Adam ialah pelajar Catherine. So, bagi kita, guru dan pelajar adalah fungsi songsan. Dalam keluarga pun ada banyak fungsi songsan. Contohnya suami, isteri, ibu, anak. Itu semua hubungan songsan. Fungsi songsan. Tapi di sini dalam matematik dia macam fungsi gubahan lah. Dia tak akan bagi banyak-banyak istilah. Dia akan bagi satu cara tulis supaya orang nampak saja tahu mereka ialah hubungan songsan. So apa yang dia buat ialah dia ambil fungsi, kalau nama fungsi ini ialah F, fungsi songsan pun F. Tapi kuasa negatif 1. Sebenarnya bukan kuasa tapi seolah-olah kuasa negatif 1. Soalan fungsi simbol untuk fungsi songsan. So kalau sekarang kamu punya fungsi ialah H, maka kalau arah terbalik ini kita panggil sebagai H negatif 1. Fungsi songsan bagi H. Okey, sekarang kita tengok cara nak buat Cara nak buat fungsi songsan sangat mirip dengan yang kita buat katakan hari itu. Sangat mirip kepada dia. Sebenarnya memang ada kaitan di antara mereka. Hanya cikgu tidak terang sebab terang banyak sangat takut awak pening. Tapi sebenarnya kenapa dia nampak mirip sebab ada hubungan di antara mereka sebenarnya. So untuk buat nak cari fungsi songsan untuk cari fungsi songsan, so langkah pertama kita akan buat katakan juga. Tapi kali ini katakan apa? Katakan Y sama dengan tata tanda awak. Okey? Lepas tu kita pun buat kerja yang sama sehingga S sama dengan. Okey. Bezanya di langkah 2. Bezanya di langkah 2 ialah selepas awak buat kerja ini, kalau sebelum ni nanti kita ambil baris pertama, baris terakhir itu masuk ke dalam persamaan sebelum kan. Tapi ini lain. Ini kita buat apa? Yang ini tukar kepada nama dia. So kalau awak nak cari H songsan, awak tulis H songsan. Kalau awak nak cari F songsan, awak tulis F songsan. Okey? Di langkah kedua. Okey, sebelah kiri kita tukar dia kepada nama fungsi yang kita nak cari itu. Yang sebelah sini kita buat macam hari itu juga. Semua Y ubah ke X. Ni sikit perbezaan dia saja. Okay, so kita tengok contoh Okay, cikgu bagi satu fungsi. Lepas tu cikgu suruh cari fungsi songsan. So kita akan buatlah langkah pertama. Katakan Y sama dengan tata tanda kita iaitu 2X tambah 1. Okay. Lepas tu kita buat sehingga X sama dengan So 2S tambah 1 sama dengan Y, maka 2S sama dengan Y tolak 1. So S sama dengan Y tolak 1 per 2. Boleh? Sama macam apa yang kita buat minggu lepas. Yang beza lepas ini.
Okey, sebelah kiri kita ubah kepada nama fungsi yang kita nak cari. Contohnya soalan ini saya nak cari fungsi songsang F. So saya pun tulis fungsi songsang F. Okey, sebelah kanan baru buat kerja serupa. Semua Y ubah kepada X. So ini jawapan dia. Ya, kita tengok contoh kedua. Okey, sekali lagi. Inilah fungsi yang cikgu bagi kepada kamu. Cikgu tanya fungsi songsang F. Okey, mungkin akan nampak benda ini. Tahu mana tatan dia? Siapa ingat lagi kenapa S tak boleh sama dengan negatif 1/2? Nurin ingat? Kenapa S tak boleh sama dengan saya tak ingat lah, cikgu. Tak ingat? Tak. Hazwani? Kenapa S tak boleh sama dengan negatif 1/2? Macam mana kita buat keputusan apa nilai ini? Walaupun soalan ini soal pagi kita lah, tapi macam mana kita buat keputusan apakah ini? Wan Hazwani? Tak ingat? Siapa yang makan tinggi? Anissa, ingat tak? Tak. Oh, lama. Semua tak ingat, baru ajar saja. Ilya? Sebab yang 2x tambah 1 tu dia tak boleh sama, dia akan jadi tak boleh sama dengan kosong. Bila selesaikan dapat negatif 1/2. Sebab bahagian bawah ini tak boleh sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, nanti objek itu tak ada image. So S itulah tatannya, 2S tak boleh sama dengan negatif 1, S tak boleh sama dengan negatif setengah. Itu tatannya. Okay. Waktu kita nak cari fungsi gubahan ke, kita nak cari fungsi songsang ke, kita nak cari objek ke, kita nak cari image ke, benda ini awak akan rasa macam tak ada kegunaan dia. Okay. Dia tak terlibat dalam pengiraan kita. Tapi benda ini awak kena tahu. Okay, bila kita akan pakai benda ini, okay, satu ialah awak nampak yang kita buat sebelum ini, cikgu bagi satu fungsi. Contohnya fungsi ini. Cikgu kata S tak sama dengan K. Lepas tu cikgu tanya awak, apakah nilai K? Ingat lagi kita pernah buat kerja macam ini. Sekali satu mungkin cikgu akan tanya benda ini. Satu lagi sebenarnya benda ini walaupun dia tidak digunakan dalam pengiraan kita, tapi sebenarnya setiap kali bila awak dapat fungsi, tak kisahlah yang awak dapat itu fungsi biasa ke, maksudnya FG, hash, ataupun dia merupakan fungsi gubahan, FG, GH, FF, ataupun apa yang kita belajar hari ini, fungsi songsang. Asalkan awak nampak saja ada S letak di sebelah bawah ini, awak kena tulis benda ini. Auto punya. Okay? Tak ada orang akan ingatkan awak. Okay? Mungkin sebelum ini awak tengok cikgu tak tegur awak sebab sebelum ini semua kita punya S tak ada di sebelah bawah. Kalau kita ada S di sebelah bawah, mesti biasakan sendiri tulis. Okay, so cikgu nak tanya, untuk soalan tadi fungsi songsang untuk yang pertama tadi, perlu ke cikgu tulis belakang? Perlu ke cikgu tulis belakang? Intan? Perlu tak cikgu tulis benda-benda S tak boleh sama dengan, ada tak? Intan ada kan? Ada kat sini. Perlu tulis tak? Tak. Tak, sebab S dia di atas. Kita hanya tulis benda ini bila S letak di sebelah bawah. So ini memang tak payah tulis. Okay. Untuk soalan ini kita tengoklah, ada tak S letak di sebelah bawah? Cikgu pun tak tahu. Kalau ada, kena buatlah. Okay. So ini cikgu padang, ini hanya terangkanlah apa tatan dia. Sebab lama-lama kena cakap sekali kan, kalau kita sudah lupa semua. Okay, so kita cari fungsi songsang. Cikgu cari seorang teman saya buat. Atika, Syafiqah, jom kita buat. Atika, Syafiqah. Ya, saya. Okay, katakan. Okay, mula. Katakan Y sama dengan X per 2X tambah 1. Okey, sekarang awak buat sehingga X sama dengan.
X sama dengan Y dalam kurungan 2X tambah 1. Okey, sambung. X sama dengan 2XY tambah Y. Okey, sambung. Sudah. Ingat tak? Tujuan kita nak buat sehingga X sama dengan X dalam sebutan Y. Sudah ke belum? Kena pindahkan 2X dah. Pindah. X per 2X. S per. Tapi masalahnya benda ini separuh macam ini. Tak boleh tiba. Kalau awak nak per 2S, semua kena per 2S. Mana? Maksudnya ini ya. Kalau awak, sorry. Kalau awak nak per 2S, okey, ini jadi S per 2S. Tapi ini pun kena buat semua kerja macam ini. Itu ke yang you nak? Tak. Ha? Tak. Oh tak, okey. So apa nak buat? Yang 2XY tu kena pecahkan kan? You nak pindah ke mana 2SY itu? Saya tak sure lah. Tak apa, cuba. Macam tadi tak boleh, cikgu beritahu kenapa tak boleh. Macam itulah, itu yang kita pernah belajar. Yang ni boleh ke cikgu? Macam mana cikgu tak tangkap lagi masuk awak? Saya rasa macam tak boleh dah. Mesti boleh punya. Kita buat sehingga X dalam sebutan Y. X dalam sebutan Y. Sekarang tak berjaya lagi. Walaupun sini sudah S sama dengan. Tapi kita punya sebelah kanan masih ada S, tak boleh. So kena fikir macam mana. Saya tak nak sebelah kanan ada S. Hanya boleh ada Y saja. Cikgu hantar ke bawah kita sebab tak ada ruangan untuk saya tulis. Boleh? Jadi tak? Bagi tips sikit. Dia ada kaitan dengan faktor sepunya lagi. Boleh? Jam terus. Tak boleh lah? Tak boleh lah cikgu. Okey, tak apa. Okey, cikgu cari tengok tambah lagi seorang boleh dapat tak? Ada tadi Atika Syafiqah, sekarang Atika Samsudin. Boleh? Tak boleh lah cikgu. Tak boleh. Okey, terbuka kepada semua orang. Satu kelas tak boleh? Cikgu. Elia. Tak apa, buatlah. Okey. Aisyah boleh cuba. Dia tadi sudah cakap. Yang satu lagi cuba dulu. Saya ke? Siapa tak tahu siapa cakap? Yang Y tu kita faktorkan. So akan jadi apa? X duduk kat luar, lepas tu 1 tolak 2Y. Sebelah kanan ini, S duduk luar. Kemudian dalam kurungan ialah, tapi X bukan faktor sepunya. Yang tambah. 1 tambah 2Y. 1 tambah 2Y. Okey, sini cikgu nampak ada S, sini langsung tak ada S. Macam mana you nak bagi S duduk di luar? Sekejap. Elia lah, suruh Elia. Okey tak apa, cikgu rasa awak nak buat ialah ini, Y yang duduk luar. Tapi kalau awak buat ini, awak balik kepada atas semula. Okey, tak apa. Okey, Ilya, you punya idea? Yang 2XY tu cikgu pindahkan ke kiri. Kiri. Okay, so jadi apa? Tolak 2XY sama dengan Y. Lepas tu faktor sepunya X keluarkan jadi 1 tolak 2Y sama dengan Y. Lepas tu tinggalkan X, 1 tolak 2Y tu jadi bahagi. Y per 1 tolak 2Y. Ini cara yang betul.
So kita pindah dulu. Okay? Kalau kita tak pindah dulu, kita terus buat faktor sepunya, yang kita tarik keluar ialah Y bukan S. Kalau kita tarik Y keluar, kita dapat atas semula. So nanti kita akan pusing. Baris 1, baris 2, baris 2, baris 1, baris 1, baris 2. Sampai bila nak keluar daripada siku ini sebab pusing di sini. Okay? So apa yang kita akan buat ialah kita akan pindahkan sebab kita nak buat X sama dengan. So kita pindah semua X di sebelah kiri. Itu yang kerja kita. Pindah semua S di sebelah kiri, baru kita tarik faktor sepunya itu keluar. Okay ya, tak apa. Okay, Atika Syafiqah, Ilya sudah buat untuk you. Okay, so you sambung. Langkah 2. Nak cari apa dulu? Lupa lah. Okay, nak cari fungsi songsang F. F negatif 1 dalam kurungan X sama dengan X per 1 tolak 2X. Sudah? Sudah. Belum. Belum siap. Siapa nampak? Apa lagi yang tak lengkap? X dekat bawah. S tak boleh. S dekat bawah. Okey. Atika Samsudin. Okey, sambung belakang tu. S tak sama dengan berapa sebenarnya? Satu tolak 2S tak boleh sama dengan kosong. Satu tinggal X sama dengan 1. X sama dengan 1 per negatif 2. Ya, okey, kita buat algebra dia. Okey, cuba buat. Walaupun sini ialah tak sama dengan, tapi tindakan kita sama macam kalau sama dengan. So, macam mana awak nak buat algebra awak? 1 tolak 2S sama dengan kosong. So, macam nak pindah? Negatif 2X sama dengan negatif 1. Okey, sambung. X sama dengan 1 per 2. 1 per 2 tak ada negatif kan? Okey. So, sinilah tentang 1 per 2. So, sendiri berhati-hati kalau kita buat fungsi, kemudian dapat ada S di sebelah bawah, kita mesti buat kerja tulis tepi benda inilah. Sebab ini sudah merupakan langkah terakhir kita. Kalau rupa tulis, tengok tahun dia. Ada tahun dia akan tolak markah awak. Maksudnya awak tak bagi jawapan dengan lengkap. Tadi ialah kesalahan jawapan bukan dalam bentuk baris ringkas. Yang ini kalau awak lupa tulis belakang, hukuman dia ialah jawapan awak tak lengkap. Bila jawapan tak lengkap, maka tak dapatlah markah jawapan. Boleh ya. Tapi dia ikut tahun. Ada tahun dia tutup mata, bagi je. Okey? Okey, sekarang kita tengok pula soalan fungsi songsan. Dia tanya, dia tanya pula nak cari objek, nak cari image. Okey, kita tengok soalan B1. Okey, awak nampak 2 berada dalam kurungan. 2 berada dalam kurungan. Siapa ini? Okey, Nurul Ain? Nurul Ain? Ya. Okey, 2 kalau berada dalam kurungan, 2 itu ialah objek ke image? Dua berada di sini. Dia objek. Objek. Kalau dia ialah objek, cara kita buat ganti masuk ke kita buat tata tanda sama dengan image? Kalau awak ada objek. So tak dengar, terputus suara awak tadi. Kalau awak ada objek, kerja kita ialah kita ganti masuk ke kita buat tata tanda sama dengan image. Maksudnya tak ada maksudnya. Okey, macam mana? Mana satu yang nak pilih? Tata tanda. Maksudnya awak akan ambil ganti. Ganti masuk. Kenapa kok? Okay. Kalau objek diberi ialah ganti masuk. Kalau image diberi, kita akan buat tata tanda sama dengan image. Okey, boleh? Tapi sekarang apakah fungsi kita untuk soalan 1A ni? Ialah fungsi songsan. So kita nak ganti masuk, kita kena ganti masuk ke dalam fungsi songsan kita. Okey? Okey, cikgu nak cari orang buat untuk saya pula. Tak tahu siapa yang masuk kemudian punya. Okey, main panggil nama sesuka hati je lah. Izzat sudah masuk? Izzat? Ada cikgu. Okey, jom. Okey, kalau ini soalan cikgu bagi awak, macam mana awak nak buat? Cikgu dah bagi tips dalam penerangan saya tadi.
Cikgu lupa lah cikgu. Objek diberi, kita akan ganti masuk. Kita akan ganti masuk ke mana? Ke dalam fungsi songsang kita. Okey, ini ayat cikgu bagi awak. Dalam ayat saya sudah banyak tips cikgu bagi kepada awak. So, apa yang kita kena buat? Langkah 1. Cikgu, saya beli sangat cikgu. Kenapa blur sangat? Cuba. Rasa kita kena buat apa dulu? Jangan tanya kawan. Okay. Rasa kita kena buat apa dulu? Sebab kamu kena faham ya, dalam subjek matematik tambahan, kadang-kadang kita buat satu soalan, dia ada banyak step tau. Dia bukan one step kepada jawapan punya. So mungkin mula-mula kita kena cari benda ini. Lepas dapat benda ini, baru kita boleh pergi kepada benda yang kita nak. Kadang-kadang sampai langkah ketiga, kalau langkah keempat, baru sampai tempat yang kita nak. Okay? So, dengar sekali lagi ya, cikgu bagi tips kepada awak. Cikgu bagi dua ialah objek. Kita sudah belajar sebelum ini, kalau awak ada objek, kita akan gunakan teknik ganti masuk. Tapi nak ganti masuk, kena tahu nak masuk ke mana. So, ikut soalan ini, cikgu perlu masuk ke dalam G-1, iaitu fungsi songsang bagi G. Okey, so apa sepatutnya saya buat? Bisa? 1 tolak 2 kurangan 2, macam tu. Kalau itu, awak masuk ke dalam fungsi apa? Fungsi songsang. Fungsi 1 tolak 2 ini fungsi G, mana fungsi songsang? So? Mana fungsi songsang awak? Cikgu, saya beli lah cikgu. Cuba. Mana fungsi songsang awak? Ada tak? Awak sudah ada fungsi songsang tak? Awak sudah ada fungsi songsang ke tak ada? Dalam soalan ini, apa yang awak sudah ada? Kita ada fungsi G. Kita tahu objek kita 2, tapi kena masuk ke dalam fungsi songsang. So, awak ada fungsi songsang ke tak ada? Yes or no? Kalau yes, apa dia? Kalau no, tanya apa dia lah. Tak ada. Tak ada. So, maksudnya kita ada langkah pertama, cari dia dulu. Faham? Itulah dalam matematik tambahan, kita kena tahu apa kerja nak buat. Benda yang tak ada, kita kena cari dulu. Contohnya ini, saya nak ganti masuk, tapi perlu ganti masuk ke dalam fungsi songsang. Fungsi songsang belum ada, cari dulu fungsi songsang. Okay, so Izzat buat fungsi songsang. Baru ajar hari ini. Katakan Y sama dengan? Katakan Y sama dengan 1 tolak 2X. Okay, sekarang kita buat sehingga X sama dengan okay, buat. Y tolak 1 okay, sebelah sini ialah Y tolak 1 per negatif 2. Per negatif 2. So sini tinggal X lah. Okay, lepas tu? Kita nak buat fungsi songsang okay, lepas tu? Langkah fungsi songsang ada satu step lagi. Ini kena ubah kepada apa? Ni G tolak 1. Nama dia. Kejap. Komputer saya pun memperontak lah. Kejap. Okay, ini tukar kepada nama fungsi songsang dia. Okay, sebelah kanan? X tolak 1 per negatif 2. Okay. Ada ke belakang tu? S tak sama dengan tu. Ada benda itu tak? Tak ada. Tak ada sebab kita tak ada S di sebelah bawah. So, kita sudah dapat fungsi songsang. Okay, kenapa kita nak fungsi songsang ini? Ingat tak? Kenapa kita nak fungsi songsang ini? Tadi kenapa you nak fungsi songsang? Lupa lah. Salah, saya tak ingat lah cikgu. Ini. Nanti masuk. Kita tadi nak ganti masuk ke dalam fungsi songsang. Fungsi songsang tak ada, so saya pergi cari fungsi songsang dulu. Sudah cari, sekarang bolehlah saya ganti masuk. Itu saja. Jangan fikir hidup susah-susah. So, matematik tambahan hidup itu senang aja. Okay. Dia logical thinking saja sebenarnya. So, sekarang kita boleh carilah. Kita masukkan, ganti masuklah X kita dengan 2. Okay. Lepas tu kira jawapan. 1 per negatif 2.
Okey, 1/-2 ataupun awak boleh tulis -1/2. Sesuka hati kamu lah. Boleh? So, inilah langkah, langkah 2. Okey, untuk jawab soalan ini. Okey, kalau ini, cikgu tukar orang. Tukar orang. 3 ini objek ke image? 3 ini, sorry lah cikgu terpaksa ambil 5 minit lagi ya. Okey, ada ni? Cikgu? Okay. Ya? 3 ini objek ke image? Image. 3 ini. Okey, image. So, image kita akan buat ganti masuk ke kita akan buat tata tanda sama dengan image? Tata tanda sama dengan kemudian image. selesai. Mana satu? Tata tanda Kita sama akan dengan buat image. kerja ini. Tapi lepas tu selesai. Tapi sekarang masalah itu tata tanda kita siapa punya? Ji Song Sam punya. Okey. Tak boleh. Sekarang macam mana saya nak buat? Langkah pertama saya? Kalau pakai yang atas punya tak boleh ke cikgu? Boleh. Itu cikgu nak tanya ni. Sebenarnya langkah pertama kita nak tahu Ji Song Sam. Ji Song Sam waktu Izzat memang tak ada. Tapi bila awak jawab 1A, awak sudah buat kan? Awak sudah buat di sini. So, bila 1B, tanya lagi benda ini, jangan buat semula. Buat semula pun tak ada maka kali kedua. So, pakai terus. So, kita sudah ada kata tanda dia. Iaitu S/1/-2. S/1/-2. Cikgu ni perupa. S/1/-2. So, kita sudah ada tata tanda dia, tak payah buat lah. Okay, terus sama dengan 3. Okey, selesaikan. -2 pindah sebelah. Okey, so jadi 5. Pindah sana jadi apa? Darab. Tanpa tolak darab lagi. -6. -6. So X sama dengan? X sama dengan -6. Sekejap. -6. Kenapa tak pakai kalkulator? Jangan tu. Pakai kalkulator. -5. Benda kalau meninggalkan nombor boleh suruh kalkulator buat lah. Apa dia? -5. -5. Dan kalau siapa ingat lagi cara sheet calculate, sebenarnya boleh dari sini atau tekan sheet calculate untuk semak jawapan. Okay, so cikgu sebab masa tak cukup, cikgu tak buat contoh 2 lah, sebenarnya benda yang sama. Okay, benda yang sama. Okay, so ini cikgu next lesson baru terangkan ya. So latihan untuk hari ini ialah soalan 1, soalan 2, soalan 3 untuk latihan 4. Kejap ada lagi. Soalan 4. Okay. Soalan 1 sampai 4 untuk latihan 4. Okay. So cikgu akan nanti ambil kehadiran dulu. Kejap.